أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Nazir Masjid, Timbalan Nazir, tuan-tuan imam, para bilal, ahli-ahli jawatan kuasa dan pentadbiran, seterusnya tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati dan dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tidak pernah jemu kita ungkapkan puji-puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, kurniaan dan kelebihan yang diberi pada kita. Alhamdulillah, diberi peluang dan kesempatan berkumpul lagi dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah, dan juga majlis ilmu merupakan satu taman daripada taman-taman syurga. Semoga kebaikan dan kelebihan yang diberikan kepada kita semua saat dan waktu ini menjadi salah satu tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang redha pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, InsyaAllah pada malam ini kita cuba buat sedikit ulang kaji berkaitan dengan kisah yang sangat memberi inspirasi kepada kita, berlaku pada zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah ini diceritakan sendiri oleh tuan badan, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminta daripada sahabat ini untuk menceritakan kisahnya kepada sahabat-sahabat yang lain. Lalu sampai kepada kita kisah tentang sahabat ini daripada riwayat yang sahih yang ada di sini. Riwayatnya riwayat Muslim. Tak lain dan tak bukan yang kita maksudkan dengan sahabat ini untuk kita ulang kaji kisahnya ialah Salman Al-Farisi. Ini kita tengok dan ulang kaji kisah Salman Al-Farisi. Dan beliau sendiri menceritakan kisahnya. Bermula daripada kata Salman, aku daripada Isfahan, daripada Parsi, daripada Iran. Dan aku tinggal di sebuah kampung bernama Jayyan. Wa kana abi, dan bapaku seorang duhqan al-qaryah. Ayah kepada Salman, Salman cakap ayah aku ini duhqan. Duhqan merupakan pemimpin, ketua. Ataupun sebahagian syarah mengatakan duhqan ialah orang yang bertanggungjawab dalam aspek keagamaan. Dan kita maklum di Parsi ketika itu agama yang dianuti oleh Salman ini adalah beragama Majusi. Orang Majusi sembahannya adalah api. Mereka mempunyai akidah antara kegelapan dan juga cahaya. Akidah orang Majusi, cahaya itu adalah kebaikan, kegelapan itu maksudnya kebinasaan. Dan bagi mereka sumber cahaya yang paling mudah untuk mereka dapatkan itu api. Kerana itu mereka akan berusaha untuk menyalakan api dan tidak akan sekali-kali membiarkan api tersebut padam. Selagi mana ada api, maksudnya cahaya. Bila ada cahaya, maksudnya kebaikan. Kalau tak ada terpadam, itu tandanya kebinasaan dan kecelakaan. Jadi Salman lahir di kalangan pemimpin, bahkan ulama yang bertanggungjawab atas urusan agama. Kata Salman,
Wa kana abi yuhibbuni hubban syadidan. Ayah aku sangat mengasihi aku. Salman ini anak emas. Wa yahbisuni habsal fatah. Dan ayah aku mengurung aku sebagaimana dia kurung anak dara. Sayang sangat. Walaupun Salman ni lelaki, tapi dia jarang dapat keluar rumah. Ayah dia tahan, ayah dia takut, sayang sangat. Kemudian Salman juga sampai satu tahap diberikan tugas sebagai orang yang bertanggungjawab di atas nyalaan api dan tidak membiarkannya terpadam. Sebab ayah dia ulama bertanggungjawab atas agama, Salman ketika muda lagi, mungkin masih remaja, dah diberi tanggungjawab tersebut. Jadi dari sudut latar belakang, Salman ada satu kedudukan sosial yang tinggi. Dia anak pemimpin, anak orang kaya. Bahkan ayahnya alim, ulama dalam agama Majusi, berpegang dengan akidah yang sangat kuat, dan beliau merupakan anak manja, anak kesayangan ayah. Ayahnya juga memiliki beberapa kebun ataupun ladang sebagai urusan perniagaan keluarga. Pada suatu hari ketika ayahnya dalam keadaan yang begitu sibuk, Salman diminta untuk pergi ke ladang. Kepunyaan bapanya bagi menguruskan perniagaan keluarga. Jadi Salman ni seronoklah dapat keluar. Nak keluar susah. Ayah dia kurung. Jadi dapat keluar ni happy dia. Dalam perjalanan dia ke ladang, kata Salman, aku melihat sebuah kanisah, gereja. Min kana isim Nasara, milik orang-orang penganut Nasrani, orang Kristian. Jadi boleh jadi di kampung dia, walaupun majoriti orang beragama Majusi, mungkin ada juga orang beragama Kristian. Jadi Salman melihat dan mendengar keadaan mereka di dalam gereja sedang dalam beribadah. Salman pun pergi melihat, lalu Salman kata, aku kagum melihat cara mereka beribadah. Jadi memang gambaran orang ibadah ni selalunya menarik perhatian kita. Kita pun kalau solat tengah-tengah mall, orang akan tengok lah. Sebab gambaran ibadah tu memang menarik perhatian. Jadi Salman kata dia tengok orang beribadah dengan kekhusyukan dia, ada bacaan, lantunan suara. Salman tertarik. Lalu Salman kata, aku tidak beranjak daripada tempat tersebut sehinggalah matahari terbenam. Sampai petang. Dia galik tengok orang beribadah. Kemudian kata Salman, aku memberanikan diri untuk masuk. Lalu dia pun masuk. Bertemulah Salman beberapa orang penganut dan juga paderi yang ada dalam gereja tersebut. Dan bermulalah dialog antara agama Salman Al-Farisi, Majusi, dengan orang-orang penganut Kristian, Nasrani. Lalu buat pertama kali Salman dengar ulasan dialog antara akidah dan agama tersebut. Salman kata, ini lebih baik daripada apa yang aku anut selama ini. Setelah dia dengar, boleh jadi ini agama ada Tuhan, dia cipta semua, ada kitab, ada Rasul. Maka Salman kata, ini lebih baik daripada pegangan dia. Tapi sebabkan hari telah pun lewat, dia pun minta izin lalu balik ke rumah. Sampai dekat rumah, ayah dia dah tunggulah. Anak manja kan. Ayah dia pun dah tunggu. Lalu ayah dia tanya, kenapa kau balik lewat sangat? Pergi tak ke kebun? Pergi ladang ke tidak? Ayah dia tanya. Salman cakap, tak pergi. Satu hari keluar, ayah dia suruh pergi kebun. Kebun pun tak pergi. Ayah dia tanya, habis kau pergi mana? Aku pergi ke gereja. Dan aku melakukan diskusi. Dan kemudian dia kata, wahai ayah, sesungguhnya apa yang mereka anuti lebih baik daripada agama kita. Dia cakap macam gitu dekat bapak dia. Bapak dia ni ulama Majusi. Lalu ayah dia marah. Ayah dia kata, tidak. Kita di atas al-haqq, kita atas kebenaran, mereka atas kebatilan. Salman kata, tak. Aku dah dengar, aku dah bincang apa yang ada pada mereka lebih baik. Lalu ayah dia tak sabar.
Dia kurung Salman, bahkan dia rantai dengan rantai besi. Sampai ke tahap itu. Sebenarnya kalau ayah dia bersabar, mungkin duduk sekejap bincang. Sebab isu dia bukan isu apa? Isu dia isu fikrah. Isu akidah. Kalau ayah dia boleh duduk, mungkin bincang dengan anak. Mungkin lama-lama anak dia boleh accept, boleh terima. Tapi ayah dia pilih untuk ambil jalan kekerasan. Ya? Dia kurung dan dirantai dengan rantai besi. Kata Salman, apa yang ayahku lakukan menjadikan aku lebih syaraf. Dia gunakan perkataan syarafan, lebih kuat rindu dengan agama tadi. Lalu Salman cari jalan, dia berpakat dengan orang yang dia percaya dekat rumah tersebut. Lalu Salman cuba untuk berinteraksi dengan orang di gereja dengan cara berutus surat. Dan terbayang, dia cari jalan juga, tulis surat, hantar dekat orang, dia pakatlah. Orang tu hantar, gereja pun balas balik, dan begitulah ya interaksi yang berlaku, hubungan yang berlaku antara Salman dengan gereja melalui ya surat yang mereka utuskan. Sampai satu tahap, kata Salman, aku bertanya tentang asal usul agama ini. Lalu mereka kata daripada Syam. Daripada Syam. Nabi Isa lahir dekat mana? Palestin. Nabi Isa lahir di Palestin. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan Syam itu Palestin. Lalu Salman tanya, ada tak rombongan yang nak pergi ke Syam? Lepas tu dapat maklumat, ada rombongan pada tarikh sekian-sekian, waktu sekian-sekian, masa sekian-sekian, rombongan ini akan pergi ke Syam. Salman pun tekad. Sampai kepada tarikh dan masa tersebut, dia tekad berpakat dengan orang yang dipercaya di rumah, lepaskan dia, dan Salman melarikan diri daripada rumah untuk ikut rombongan pergi ke Syam untuk belajar dan mendalami tentang agama Nasrani. Dia tinggal semua. Dia tinggal kekayaan, kedudukan dia sebagai anak pemimpin, sebagai anak ulama. Dia tinggal kasih sayang keluarga. Dia tinggal semua itu hanya untuk berpegang dengan akidah yang bagi dia akidah yang benar. Sampailah dekat Syam, Salman mula bertanya tempat yang boleh dia melazimi agama Nasrani. Tanya-tanya, akhirnya mereka tunjukkan sebuah gereja utama yang diketuai oleh seorang uskuf. Uskuf maksudnya ketua paderi. Wow, paling nombor satu, paling besar. Salman pun pergi. Lalu bermulalah fasa baru kehidupan Salman dekat gereja. Dan Salman minta daripada uskuf, minta daripada pemilik ataupun ketua gereja tersebut, setelah diceritakan keadaan dia, Salman minta untuk berkhidmat kepada gereja, berkhidmat kepada uskuf paderi, ya, dengan dia dapat mendalami dan melazimi agama tersebut. Paderi setuju. Jadi Salman pun tinggal di gereja. Kata Salman, tak perlu lama aku duduk dengan paderi ini, uskuf ini. Tak payah lama untuk aku mengetahui bahawa dia adalah rajulun su', kata Salman. Paderi ni, Salman kata, orang jahat. Dia menggunakan kedudukan dia, menggunakan jawatan dia, untuk apa? Untuk mengaut kekayaan peribadi. Allah. Salman bagi tahu. Dia ceramah, berkata, dia pakai pakaian paderi, tuan-tuan. Ya, serban besar kan. Cakap dekat orang, suruh infak. Orang pun infak. Dan semua yang harta-harta yang disedekahkan tu, dia simpan untuk kegunaan peribadi. Dia gunakan jawatan dia untuk dekat dengan penguasa, dengan pemimpin, sebagai habuan dan juga mengaut keuntungan peribadi. Lalu Salman kata, aku membenci paderi ini dengan kebencian yang amat sangat. Marah. Sebab apa? Dia terpaksa berkhidmat dengan orang macam ni. Sedangkan dia pencinta keadilan dan kebenaran. Kemudian, Salman tak ada kekuatan untuk bagi tahu pada orang. Kalau Salman bagi tahu kat orang, sebenarnya paderi ni contoh jahat, adakah orang akan percaya? Orang tengok zahir,
Ini ketua. Dengan pakaian dia, jawatan dia, orang tak akan percaya. Lalu Salman stres. Tetapi yang menarik perhatian kita, Salman tidak meninggalkan agama. Ini pemahaman yang sangat menarik bagi kita. Satu pemahaman bagaimana Salman boleh membezakan antara agama dan juga penganut. Kadang-kadang orang yang nak kepada agama, lalu dia tertarik dengan satu orang. Ya mungkin orang yang ada agama. Akhirnya bila dia tahu orang tu teruk, dia tinggal agama, dia tinggal orang tu, dia tinggal dengan agama sekali tinggal. Salman tidak. Salman tahu fikrah, akidah tu benar. Tetapi apa yang Padri ini buat, ini kapasiti pribadi dia. Lalu Salman berpegang dengan ajaran tersebut dan membenci perangai dan juga pribadi Padri tersebut. Kemudian sampai satu masa datanglah ajal Padri tadi, meninggal. Padri tadi meninggal dan ketika saat kematian dia, maknanya bila dia dah meninggal, gereja dibanjiri oleh orang kampung. Orang semua datang ke gereja menangis. Salman pun tekad. Salman kata, orang Padri, uskuf dah meninggal. Salman kata dekat orang kampung, sebenarnya dia ni adalah lelaki jahat. Di peringkat awal orang marah. Kemudian Salman kata, aku ada bukti. Salman pun bawa sebab dia berkhidmat kepada Padri. Dia pun bawa tempat Padri ini dekat gereja, dia keluarkan semua harta-harta yang pernah orang yang dikumpulkan oleh Padri. Sebab zaman dulu orang infak bukan pakai duit. Dulu dia orang infak pakai apa? Rantai, kan? Gelang, cincin. Jadi bila dibawa harta-harta ni dekat dia orang kenal, ini rantai bini yang aku. Pasal hartanya begitu, ini harta mereka, mereka tahu. Rupa-rupanya satu sen pun tak sampai kepada fuqara dan juga masakin. Padri ni simpan. Lalu orang kampung marah, ambil mayat, jasad Padri, dia salib dekat pokok dan mereka rajam. Marah sangat. Lalu digantikan gereja tadi, ketuanya timbalan kepada Padri kedua. Ada timbalan digantikan, menggantikan Padri pertama yang dah mati tadi. Lalu Salman melazimi Padri kedua tersebut. Dan kata Salman, Padri kedua ini adalah rajulun salih. Padri kedua ni baik. Salman kata, musilun billah. Orang sangat kuat ibadah. Zahidan anid dunia. Begitu zuhud dengan dunia. Lalu Salman kata, aku mengasihi dia dengan kasih sayang yang amat sangat. Yang tadi dia marah, yang ini betul-betul Salman sayang. Sebab apa? Yang ini kali ini baik. Ini betul. Tak makan harta orang, kuat beribadah. Lalu Salman melaziminya sampailah satu masa dekatnya ajal kematian Padri kedua tadi. Lalu Salman bertanya kepada dia, macam mana aku nak buat setelah ketiadaan Tok contohnya. Tok, kalau Tok meninggal ni, siapa lagi saya harus melazimi untuk saya berpegang dengan ajaran ini? Kata Padri tadi, anakku, menurut pengetahuan aku, tak ada seorang pun yang masih berpegang dengan ala ma nahnu alaihi, atas apa yang kita berpegang sekarang ni, aku dah tak tahu pun. Kecuali, kata dia, ada seorang Padri. Ada seorang ni yang aku tahu masih berpegang. Tetapi dia tinggal di Mosul. Mosul kat mana? Dekat Iraq. Dekat Iraq. Salman asal Iran. Hijrah pergi ke Syam. Tok Guru kata, kalau aku dah tak ada nak berpegang ni, pergilah Mosul di Iraq. Tok Guru dia pun meninggal. Salman pun packing barang, memulakan perjalanan daripada Syam pergi ke Mosul, utara Iraq. Sampai dekat Mosul, carilah. Ada tak orang nama sekian-sekian duduk dekat sini, kampung ini. Cari, tanya, akhirnya jumpa Tok Guru Padri dekat Mosul.
Salman pun jumpa cerita kisah dia. Salman minta untuk melazimi dan berkhidmat dengan Badri di Mosul. Badri setuju, boleh. Lalu Salman berkhidmat dengan dia. Salman kata orang ini juga merupakan orang yang saleh, juga orang baik. Salman sayang dia, khidmat betul-betul, melazimi, dia kuatkan dia punya pengetahuan tentang Nasrani. Tetapi Salman kata tak lama kemudian sampailah waktu Badri ini dikehendaki oleh Allah. Sampai pula ajal dia, saat kematian dia. Salman sebelum dia meninggal, Salman sempat bertanya lagi, Tok, kalau Tok dah tak ada, tunjukkanlah mana-mana orang yang boleh aku berpegang, boleh aku melazimi supaya dapat berpegang dengan ajaran. Kata dia, aku dah tak tahu dah. Aku dah tak tahu dah siapa lagi yang masih berpegang dengan ala ma nahnu alaih. Kata Badri ini, an-nas baddalu wa hurrifu. Kebanyakan manusia dah menyeleweng, dia kata. Boleh jadi tuan-tuan, wallahu a'lam, boleh jadi ini Kristian yang masih berpegang dengan tauhid. Boleh jadilah. Sebab dia kata kebanyakan manusia menyeleweng. Mereka ni dah tukar macam-macam. Dah tak ada dah orang yang berpegang dengan apa yang kita pegang. Melainkan ada satu orang Badri yang aku tahu masih lagi berpegang dengan ajaran ini. Salman kata, dekat mana? Kata Tok Guru tu, dia tinggal di Nasibin ataupun Nusaybin. Nusaybin dekat mana tuan-tuan? Dekat Turki. Dekat Turki. Kata Tok Guru dia, kalau kamu boleh pergi melazimi dia, pergilah. Itu orang takhir. Meninggal Tok Guru ni. Salman pun packing barang. Pergi pula meneruskan perjalanan, menempuh perjalanan panjang daripada Iraq. Pergi ke Nusaybin, Turki, semata-mata nak berpegang dengan kebenaran yang dia ada. Subhanallah. Ini azam yang tinggi. Sampai dekat Nusaybin, tanya pula, ada tak orang nama sekian-sekian ni? Cari, orang pun tunjuk, jumpa Badri di Nusaybin. Salman pun ceritakan kisah dia, meminta untuk melazimi dan berkhidmat dengan Badri tersebut untuk dia berpegang dengan akidah ya, yang pada Salman kebenaran ada pada akidah tersebut. Badri setuju. Cuma Badri ini juga umurnya dah lanjut. Allah. Jadi Salman setelah satu tempoh berada dengan Badri ini, sampai pula saat kematian. Salman pun tanya lagi, Tok, kalau Tok dah tak ada, siapa lagi yang Tok nasihatkan untuk saya melazimi supaya saya dapat berpegang dengan ajaran ini? Kata Badri tersebut di Nusaybin, aku tak tahu dah. Aku tak tahu dah mana-mana orang yang berpegang dengan ajaran ini. Kecuali ada seorang. Tapi dekat Amuriyah. Amuriyah hari ini masih di Turki. Tapi Nasibin dengan Amuriyah tu macam timur dengan barat. Seminggu pula perjalanan. Meninggallah Tok Guru tadi. Salman packing barang pergi Amuriyah. Cari pula dekat sana. Jumpa. Sebagaimana disebut oleh Tok Guru dekat Nusaybin. Jumpa. Cuma dah tua juga. Rezeki dia lah tuan-tuan. Semua tua-tua. Lalu dia ceritakan kisah dia nak melazimi berkhidmat. Tok Guru tu bagi, boleh. Ya? Kemudian, yalah, pasal umur dah lanjut. Akhirnya, Tok Guru dekat Amuriyah ni, Badri di Amuriyah ni pun juga sampai kepada saat ajal kematian. Lalu Salman bertanya lagi, Tok, kalau Tok dah tak ada, tunjukkan kepada saya, siapa lagi saya harus melazimi supaya saya berpegang dengan ajaran. Kata Tok Guru dekat Amuriyah, adakku, tak ada seorang pun yang aku kenal yang masih dalam keadaan berpegang dengan ajaran ini. Tak ada dah, kata Tok Guru Amuriyah. Tetapi, qad azalla zamanan. Sekarang ini telah sampai waktunya muncul Nabi terakhir. Kata Tok Guru Amuriyah. Aku dah tak tahu siapa lagi berapa. Tapi inilah waktu dia.
kemunculan Nabi yang terakhir. Dekat mana? Dekat Arab. Arab pula dah. Dan Nabi ini akan dikeluarkan daripada negeri asal. Penduduk asal akan halau Nabi ini keluar, dan dia akan keluar berhijrah ke satu tempat zata nakhlatin. Tempat tu banyak pokok kurma. Wa baina harratain, di antara dua harrah. Harrah maksudnya bumi yang mempunyai batu-batu hitam yang tajam. Itu maksud harrah. Contoh nanti tengok dekat Madinah, timur dan barat Madinah ini adalah tanah dan bumi berbatu hitam. Itu istilahnya harrah. Harratain, timur dan barat, kedua macam tu. Allah Ta'ala memang desain Madinah ni dari sudut geografinya terjaga. Timur dengan barat itu bukit. Belakang bukit Uhud tu ada bukit, dia panggil bukit Air, lagi tinggi. Di selatan ada bukit Saur, bukit besar-besar. Kiri dan kanan harratain, batu-batu hitam. Kuda tak boleh lalu tuan-tuan. Kereta kebal pun tak boleh lalu. Batu-batu hitam tajam. Memang Allah desain macam tu. Wafihi, kata Tok Guru Amuriah, pada Nabi ini alamatun la tukhfa. Dia ada tanda yang memang tak boleh sembunyi, yang jelas. Pertama, Nabi ini yakulul hadiyah wala yakulul sadaqah. Nabi ini dia terima, dia makan kalau hadiah. Tapi kalau sedekah dia tak makan, dia tak ambil. Dan wa baina katifaihi, antara dua bahu Nabi ini khataman nubuwah, ada tanda kenabian. Kata Tok Guru Salman pun cakap fastaw'abtu, aku download maklumat. Dia hafal betul-betul. Cuma nak pergi dekat Arab ini pada Salman susah. Lalu Salman berada dekat Amuriah dalam satu tempoh, dia sempat untuk mulakan kehidupan sikit. Salman boleh kerja, dapat beli kambing, lembu, ada duit sikit dekat Amuriah. Ya? Kemudian satu hari Salman dapat berita ada kabilah daripada Arab sampai dekat Amuriah. Dia orang berdagang. Rihlat asyita'i wasaf. Kabilah daripada Bani Kalb. Kata Salman, Bani Kalb ni sampai dekat Amuriah. Jadi Salman bila dengar ada kabilah Arab datang kampung tu, dia terus pergi jumpa. Lalu dia jumpa dengan ketua Bani Kalb, ya, ketua rombongan tadi. Dia minta izin, boleh tak untuk Salman tumpang balik ke Semenanjung Arab, ke Hijaz. Jadi di peringkat awal, ketua dia kata tak boleh. Kami bukan bawa orang. Ya? Kau ingat apa? Kami taksi. Tak ada. Tak nak orang Arab. Tak. Kemudian Salman pun, tentu ni kesungguhan. Salman kata, aku ada lembu, aku ada kambing, aku ada duit, aku boleh bagi semua. Jadi Arab ni bila cerita duit lain cerita. Ada duit lain cerita. Boleh ikut. Boleh pula. Ya? Lalu Salman pun ikut rombongan tadi pergi ke Semenanjung Arab. Salman punya plan, kita boleh tengok dekat sini. Dia punya plan ialah tumpang sampai dekat Arab. Lepas tu Salman akan pergi satu tempat ke satu tempat, satu kampung ke satu kampung. Sampailah dia jumpa tempat yang banyak kurma dan wabaina harratain tadi. Itu plan. Tak kisahlah dia nak pusing satu jazirah pun dia akan pusing. Tetapi kata Salman, bila sampai dekat Wadil Qura. Wadil Qura ini sekarang ni tuan-tuan di atas pada Khaybar sikit. Utara Saudi lah. Bila sampai dekat Wadil Qura, ghadaru bi. Mereka khianat aku. Kata Salman. Aku dipukul, diikat, wa ba'uni abdan. Mereka jual aku sebagai hamba. Ya Allah. Arab juga. Kata ulama, musibah paling besar, antara musibah terbesar bagi seseorang, ialah bila dia lahir merdeka, lalu dijual sebagai hamba.
Hilang kemerdekaan, ya Allah. Ini musibah besar, tuan-tuan. Sedangkan Salman ni anak pemimpin. Dia anak alim di kampung ni, anak kesayangan. Tapi kerana nak berpegang dengan kebenaran ini, sehingga kemerdekaan diri pun tergadai. Lalu Salman dibeli orang-orang Yahudi. Sebab tak jauh dengan Khaybar. Orang Yahudi beli, bermulalah ya fasa baru dalam kehidupan ya Salman ini sebagai hamba. Tuan Yahudi. Salman kata, aku diperah keringat aku. Kerja teruklah, tuan-tuan. Kerja dengan Yahudi ini. Tak lama kemudian, tuan dia didatangi oleh saudaranya. Ada saudara datang. Saudara dia tengok Salman kerja, bagus, panjat pokok, apa sana sini. Saudara dia kata, kau nak jual tak hamba tu? Tuan dia kata, boleh aku jual. Lalu, saudara dia beli pula. Jari barang dagangan tu. Dia beli pula dengan tuan yang kedua. Salman pun ikut balik. Tuan yang kedua balik, Salman pun ikut. Jadi apa? Cuma tuan baru ni daripada Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah kat mana? Dekat Yathrib, Madinah. Lalu Salman bila sampai dekat tempat masuk Yathrib, Salman tak tahu pun. Tapi Salman nampak banyak kurma. Ketika masuk daripada Thaniyatul Wada' nak masuk Madinah, selalunya masuk ikut barat laut. Itu bukaan yang paling besar. Lalu Salman nampak di sebelah barat Harrah, bumi berbatu hitam. Kampung Bani Quraizah dekat ujung sekali, dekat belah timur. Masa nak masuk, nampak Harrah. Lepas tu pokok kurma banyak. Sampai dekat timur, nampak pula Harrah, bumi berbatu hitam. Salman kata, raghma ubudiyati, walaupun aku ni hamba, tapi aku seronok. Sebab plan asal nak pusing satu Arab, tiba-tiba dia dibawa di tempat tersebut. Allah Ta'ala punya kerja, perancangan Allah Ta'ala. Dia sampai dekat Yathrib. Lalu bermulalah kehidupan dia, kerja dengan Yahudi. Salman kata lagi teruk. Diperah habis kering. Waktu rehat tak ada, makan tak bagi, teruk kerja Salman. Sehingga dia terputus hubungan. Salman kata, aku terputus hubungan dengan dunia luar. Maknanya waktu itu Nabi di Mekah dah diutuskan lah. Salman tak tahu cerita. Kerja teruk, hamba. Sampailah satu hari, Salman kata, aku berada dekat atas pokok. Aku tengah buat kerja. Tuan aku di bawah. Tuan aku bawah pokok, borak dengan kawan dia. Tengah Salman buat kerja ni, tiba-tiba datang satu orang. Anak saudara kepada tuan dia ni datang tergesa-gesa. Kemudian anak saudara ni kata, moga Allah bunuh Bani Qilah. Anak saudara datang tiba-tiba ni. Lalu mencarut-carut lah. Qatalallahu Bani Qilah. Moga Allah bunuh Bani Qilah. Bani Qilah ni gelaran yang orang Yahudi berikan kepada Aus dan Khazraj. Dia orang mengejek. Semoga Allah bunuh Aus dan Khazraj. Macam itulah. Datangnya menyumpah-nyumpah. Tuan dia kata, Tuan Salman bawah pokok kata, apa ni datang menyumpah-nyumpah ni? Apa cerita? Kata lelaki tadi, apalah dia orang dia berkumpul ramai-ramai dekat Quba. Hanya semata-mata untuk melihat satu orang yang datang daripada Mekah mendakwa dia tu Nabi. Yang dengar cerita tu Salman atas pokok ni. Salman kata fa'akhadatni rajmah. Kata-kata tu membuatkan aku tak boleh kontrol diri. Salman kata aku macam kena rasuk. Kata setelah sekian lama ni dia dah lupa ni. Tiba-tiba datang berita tu, Salman kata aku macam tak boleh kawal. Wakittu an askut, sikit lagi aku nak jatuh. Maknanya kalau Salman terjatuh tu, memang atas kepala tuan dia dekat bawah tu lah memang kena tuan. Lalu Salman pun turun cepat-cepat daripada pokok, pergi dekat lelaki tadi, tanya, kau cakap apa tadi? Apa kau cakap tadi? Ulang balik apa kau cakap.
Salman kata tak semena-mena satu penampas sulung kena lempang lah dia. Terduduk si Salman. Lalu dia dengar tuan dia cakap, malaka walihaza, kau apa kena mengenalah dengan orang tu, pergi buat kerja. Salman pun telinga berdesing ni, naik pokok balik. Walaupun sakit, tapi Salman kata, aku gembira. Subhanallah. Lalu setelah petang, tuan dia dah tak ada, ya, kerja dah habis. Salman pun curi masa, tak rehat, ambil kurma. Lalu Salman pergi ke Quba. Tanya orang, mana yang kata orang datang daripada Mekah. Orang pun tunjuk. Buat pertama kali, Salman melihat dengan matanya sendiri batang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi duduk dengan sahabat. Salman pun bawa kurma. Salman kata, aku tengok kamu daripada luar, keletihan orang luar. Ini aku ada kumpulkan kurma yang orang sedekah. Aku kumpul, ambillah, ya, sedekah. Kita tahulah apa Salman nak buat. Salman pun beredar. Nabi ambil kurma tersebut, kemudian Nabi agihkan kepada sahabat. Sahabat pun makan kurma tu. Kata Salman, wala yamuddu yadahu. Yang Nabi ni langsung tak ambil walaupun sebiji. Dia tak makan langsung. Salman daripada jauh tengok, Salman kata, hazihi wahidah, ini satu. Kemudian, ya, Salman sebab kerja hamba, Nabi dah sampai Madinah, dah bina masjid dah. Barulah Salman dapat curi masa, lari daripada tempat kerja dia, pergi dekat Masjid Nabawi. Tanya-tanya, jumpa. Orang pun tunjuk itu ada, duduk dengan sahabat. Salman bawa kurma, lalu Salman pun pergi. Salman kata, aku baru dapat gaji hari ni, jadi aku pun belilah ini sebagai hadiah untuk kamu. Ini hadiah Nabi. Nabi pun ambil. Salman pergi daripada jauh mengintai. Dan Nabi bahagi kepada sahabat makan. Dan Nabi pun makan kurma tersebut. Salman pun tengok. Salman kata, hazihi saniyah, ini dua. Yang ketiga, kata Salman, yang ini susah. Yang ketiga ni, dahlah dia kerja teruk, nak curi keluar tak boleh. Tapi bila time curi keluar, dia tak boleh nak dapat confirmation tersebut. Sebab apa tanda ketiga? Wa baina katifaihi khataman. Tanda kenabian kat belakang Nabi ni. Takkan Salman nak jumpa Nabi, buka baju. Takkan nak suruh, tak boleh, susah. Sebab itu Salman, walaupun dia jumpa dengan Nabi ketika hijrah lagi, tapi Salman masuk Islam bila? Sebelum Khandak. Khandak tahun ke? 5 tahun. Dia tunggu masa. Satu hari Salman keluar, nampak Nabi dekat perkuburan Baqi'. Nabi tengah urus jenazah. Salman kata, Nabi ketika itu baina syamlatain. Nabi pakai pakaian yang longgar. Yang bahagian atas ni macam ridat. Macam orang pakai kain umrah tu lah. Bahagian itu saja yang tutup badan Nabi dekat bahagian atas. Berarti kalau Nabi turunkan sikit ridat tersebut, akan nampak tanda Nabi. Lalu Salman ambil peluang tersebut. Dia pergi dekat kubur, tengah sibuk-sibuk urus jenazah. Salman pun mengintai. Salman kata, pergi sini, tak nampak aku pergi sini. Tak nampak aku daripada depan, jenguk tak aku daripada belakang, tak nampak. Tapi berpusing. Salman kata, Nabi macam perasan. Yang aku ni duk pusing. Seolah-olah baginda tahu apa yang aku nak. Kata Salman. Ketika Salman berada di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi menurunkan ridak. Bila Nabi turunkan, maka Salman dapat melihat dengan jelas khataman nub, tanda kenabian yang ada bukan pada saja, semua Nabi Allah Ta'ala memang ada tanda kenabian tersebut. Lalu bila Salman melihat itu, Salman kata, aku tak dapat kawal diri, melainkan menangis. Fangkababtu, lalu aku terkam, aku peluk baginda SAW dan aku menangis sepuas-puasnya. Beautiful, tuan-tuan. Ini momen yang sangat indah. Bila kita baca ni pun, kita rasa, ya Allah, kalaulah Allah Ta'ala izinkan aku di situ,
hanya untuk melihat gambaran ini. Salman menangis sepuas-puasnya dan Nabi biar. Sampailah satu tempoh, Nabi pun kata tahawwal, mai datang ke depan. Ya, Salman peluk daripada belakang. Nabi kata tahawwal. Nabi kata apa cerita? Nabi pun tak tahu. Sahabat lain semua tak tahu. Yang merasakan waktu itu, emosi itu hanya Salman. Setelah tempoh yang panjang, menempuh satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya dia dapat apa yang dia jumpa. Sampai kepada destinasi setelah perjalanan yang panjang, kita pun tahu kemanisan dia. Salman cerita. Setelah Salman cerita, Nabi pun kata dekat Salman, ceritakan kisahmu kepada sahabat. Sebab itu sampai kepada kita kisah ini. Ini hadis Muslim. Tuan-tuan boleh merujuk ya riwayat yang lain. Sampai situ dulu perbincangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.